Lebat berbuah pohon bidara, tempat bersarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini, kami iaitu Kumpulan Cakna Bahasa akan membentangkan tugasan NPDL kumpulan kami iaitu bagi kursus BMMB 3063, Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan kursus BMMB 3073 iaitu Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dalam e-showcase tugasan Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB bagi tahun 2021. Kami merupakan guru pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya dan merupakan pelajar PISMP Bahasa Melayu SK2 semester 1 tahun 2 ambilan Jun 2020. Kumpulan kami ini merupakan kumpulan di bawah seliaan pencara penasihat iaitu Puan Haja Marina binti Malik dan Encik Osman bin Abdul Aziz. Berikut merupakan maklumat pelajar bagi kumpulan Cakna Bahasa. Kumpulan Cakna Bahasa ini terdiri daripada dua orang ahli iaitu Carol Erin Paukin dan saya sendiri, Katrina Alvasia Anak Usin. Hasil pembelajaran bagi kursus BMMB 3063 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah adalah menghubungkaitkan strategi dan pendekatan modular bertema dalam simulasi pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan. Seterusnya, bagi kursus BMMB 3073, Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah adalah membina bahan bantu belajar bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa bagi pembentangan secara berkumpulan. Pembelajaran bermakna teras transformasi pendidikan negara. Baiklah, bagi merealisasikan inspirasi pendidikan negara untuk mengangkat martabat bahasa Melayu ke persada dunia, the big idea yang kami fokuskan dalam projek NPDL kumpulan kami ini ialah pemanfaatan digital mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Berdasarkan big idea yang dinyatakan tadi, maka wujudlah 4 persoalan yang menjadi tanda tanya, iaitu persoalan yang pertama ialah apakah pendekatan, strategi, kaedah dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang berkesan dan relevan sepanjang masa. Persoalan yang kedua, bagaimana menghubungkaitkan strategi dan pendekatan modular bertema dalam simulasi pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan? Persoalan yang ketiga, sejauh manakah bahan bantu belajar bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi yang kreatif dapat mengangkat martabat bahasa Melayu? Dan persoalan yang keempat ialah bagaimanakah mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan idea yang kreatif. Baiklah, berikut pula merupakan kerangka konsep NPDL yang telah kami hasilkan. Berdasarkan big idea yang telah dinyatakan sebentar tadi, iaitu pemanfaatan digital mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa, terdapat 2 kursus yang telah digabung jalinkan untuk merealisasikan big idea ini, iaitu kursus yang pertama ialah BMMB 3063 dan kursus yang kedua pula ialah BMMB 3073. Berdasarkan kursus BMMB 3063 iaitu Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah, strategi yang diterapkan ialah strategi berpusatkan murid dan bahan. Manakala bagi aspek pendekatan modular bertema, modul yang digunakan ialah modul aspek tata bahasa bertemakan kekeluargaan. Berdasarkan kursus BMMB 3073 pula, iaitu menggunakan modul tata bahasa Bahasa Melayu, terdapat standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah kami pilih, iaitu standard kandungan yang kami pilih ialah 5.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran yang dipilih pula ialah 5.1.1, memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks kata nama am dan kata nama khas. Berdasarkan melalui penggabung jalinan
kedua-dua kursus tersebut, iaitu kursus BMMB 3063 dan BMMB 3073, bagi merealisasikan big idea yang telah kami nyatakan, maka wujudlah satu end produk yang dikenali sebagai e-buku kanak. E-buku kanak ini merupakan bahan bantu mengajar atau BBM untuk pengajaran tata bahasa bagi tajuk kata nama am dan kata nama khas. Terdapat 10 kemahiran yang diperolehi dalam menghasilkan bahan bantu mengajar ini. Pertama sekali, kemahiran memahami. Kedua, kemahiran mengaplikasi. Ketiga, kemahiran mencipta. Keempat, kemahiran mencari maklumat untuk pengetahuan. Kelima, kemahiran saintifik. Dan yang keenam, kemahiran berfikir. Seterusnya, kemahiran yang ketujuh, kemahiran menyelesaikan masalah. Ke-8, kemahiran mengembang dan membaiki kemahiran berfikir. Ke-9, kemahiran mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif. Dan yang terakhir yaitu kemahiran ke-10, kemahiran berfikir melampaui batas. Seterusnya, kita beralih pula kepada model pembelajaran murid. Model pembelajaran murid ini terbagi kepada 3 komponen utama, iaitu yang pertama ialah perhubungan, yang kedua ialah belajar cara belajar, dan yang ketiga ialah aspirasi. Berikut merupakan model reka bentuk pembelajaran. Kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna terdiri daripada 4 elemen yang saling menyokong dan melengkapi antara satu sama lain. Model ini akan digunakan untuk mereka bentuk pengalaman pembelajaran yang bermakna. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, model reka bentuk pembelajaran ini terbagi kepada 4 elemen utama, iaitu yang pertama ialah rakan pembelajaran, yang kedua ialah persekitaran pembelajaran, yang ketiga ialah amalan pedagogi, dan yang terakhir ialah pemanfaatan digital. Bagi elemen yang pertama, iaitu rakan pembelajaran, iaitu perubahan secara berstruktur, bermanfaat dalam hubungan antara murid, guru, ibu bapa dan juga komuniti. Bagi elemen yang kedua, iaitu persekitaran pembelajaran, iaitu berkaitan dengan iklim dan budaya pembelajaran serta persekitaran pembelajaran interaktif di mana murid akan terlibat secara aktif dan bermakna. Elemen yang ketiga iaitu amalan pedagogi, iaitu satu gabungan proses, amalan pedagogi dan amalan inovatif yang baru akan muncul. Dan bagi elemen yang terakhir iaitu elemen yang keempat, melalui penggunaan teknologi digital dalam amalan di bilik belajar untuk memacu, membugar dan memberi nilai tambah terhadap pembelajaran. Saya teruskan dengan elemen pengajaran bermakna 6C. Apakah yang dimaksudkan dengan 6C itu? Baiklah, C yang pertama yaitu karakter atau sasya. Kami aplikasikannya dengan bergiat aktif dalam mencari maklumat untuk menyiapkan kerja kursus. C yang kedua yaitu citizenship atau kewarganegaraan. Kami cakna dalam mengetahui perkembangan bahasa Melayu dan isu pendidikan semasa. C yang ketiga dan yang keempat pula yaitu kolaboratif dan communication. Kami berkolaborasi dan berkomunikasi antara sesama rakan sekumpulan, rakan sekelas, dan pensyarah pembimbing. Seterusnya yang kelima pula yaitu creativity. Kami kreatif untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang interaktif. Dan yang akhir sekali yaitu critical thinking atau pemikiran kritis. Kami kritis, memahami dan menghasilkan kerja kursus mengikut kehendak soalan. Seterusnya kita beralih kepada kerangka kerja 3I. I yang pertama yaitu engagement atau keterlibatan, yaitu teknologi memotivasikan pelajar untuk memulakan proses pembelajaran. Misalnya, setiap tugasan yang diberikan dapat diketahui dengan hanya mengakses Google Classroom atau melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. I yang kedua pula yaitu enhancement atau peningkatan, yaitu teknologi sebagai sokongan untuk membolehkan konsep dan ide mudah untuk difahami. Misalnya, melaksanakan tugasan dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, Powtoon, Prezi, dan sebagainya.
I yang ketiga pula iaitu extension atau lanjutan, yaitu teknologi mewujudkan peluang untuk pelajar terlibat dengan pembelajaran pada bila-bila masa sahaja. Misalnya, pelajar dapat menggunakan dan mengakses bahan pengajaran dan pembelajaran dengan mudah tanpa ada batasan waktu. Kerangka kerja 3I ini digunakan untuk mengukur sejauh mana alatan digital diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu penglibatan pelajar, penambahbaikan dan perluasan dalam mencapai pembelajaran bermakna. Baiklah, berikut merupakan model 3R, iaitu R yang pertama, rigor, R yang kedua, relevance dan R yang ketiga ialah relationship. Model 3R ini merupakan kontinum atau struktur yang berterusan yang berorientasikan tindakan dengan meletakkan pengetahuan yang hendak digunakan. Seperti yang dapat kita lihat dalam rajah tersebut, kerangka model 3R ini mempunyai 4 kuadran dalam menentukan kemenjadian murid. Setiap 4 kuadran tersebut diberi label dengan istilah yang bercirikan pembelajaran atau prestasi pelajar, iaitu yang pertama ialah A, pemerolehan, yang kedua B, aplikasi, yang ketiga ialah C, asimilasi dan yang terakhir ialah D, adaptasi. Seterusnya, kami juga telah memperolehi pengalaman yang bermakna sepanjang mengikuti kursus BMMB 3063 dan BMMB 3073. Yang pertama, kami dapat menghuraikan strategi dan pendekatan modular bertema dalam simulasi pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Yang kedua, kami dapat meneroka kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran, kemahiran bahasa dengan idea yang kreatif. Yang ketiga, kami dapat menyediakan simulasi pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan modular bertema secara berkumpulan. Dan yang terakhir, kami dapat mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan idea yang kreatif. Kita beralih pula kepada aktiviti pembelajaran yang dimulakan dengan W, iaitu kemana arah tujuan, yang memberi peluang pelajar mendalami dan menghasilkan pendekatan strategi, kaedah dan teknik yang kreatif. Kedua iaitu H, menarik minat pelajar. Ketiga iaitu I, membantu pelajar meneroka dan mengalami idea utama. Dan yang keempat iaitu R, menyediakan ruang dan peluang untuk pelajar berfikir semula dan menyemak, yaitu melihat sejauh mana pengaplikasian strategi, kaedah dan teknik dalam pembinaan, bahan bantu mengajar dalam pengajaran bahasa Melayu. Seterusnya beralih kepada yang keenam iaitu T, sesuai dengan kepelbagaian, kebolehan atau latar belakang pelajar yang menyerlahkan keupayaan pelbagai kecerdasan pelajar dalam penyelesaian masalah. Dan akhir sekali iaitu O, melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan, iaitu penggunaan pendekatan kolaboratif dan pembelajaran kendiri ke arah memahami big idea melalui pelbagai proses dan kemahiran berfikir. Secara rumusannya, pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini telah memberikan pengetahuan baru kepada kami, iaitu melalui penghasilan produk baru yang dapat menjadi wadah atau bahan bantu mengajar kepada guru untuk mengajarkan topik yang berkaitan dengan kata nama am dan kata nama khas. Terdapat juga manfaat yang telah diperolehi, iaitu dapat merangsang dan menjana idea pelajar serta memudahkan kami untuk menyiapkan kerja kursus. Seperti yang kita sedia maklum, dalam setiap perkara yang kita lakukan sudah pasti mempunyai halangan yang tersendiri. Halangan yang telah kami hadapi sepanjang pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini adalah dari segi masalah capaian internet yang lemah dan mempunyai komitmen lain. Cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah dengan sentiasa mengimplementasikan model pembelajaran kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Baiklah, berikut merupakan gambar end product yang telah kami hasilkan dalam tugasan NPDL ini.
And produk yang diberi nama sebagai e-buku kanak ini merupakan produk yang telah dihasilkan dengan menggunakan PowerPoint dan juga perisian aplikasi Wiseme. Sila imbas kod QR ini untuk melihat bahan bantu mengajar e-buku kanak. Berikut merupakan maklum balas yang diperolehi setelah memuat naik video bahan bantu mengajar pada YouTube. Seramai 293 yang telah menonton, 123 yang telah menyukai, dan komen sebanyak 33. Di sini saya sertakan gambar komen-komen yang telah diberikan. Tamatlah sudah pembentangan NPDL kami. Sebelum mengakhiri, izinkan saya untuk berpantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Itu sahaja daripada saya, Carol Erin Paukin dan Katrina Elvasia, anak Usin. Sekian, terima kasih.